Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Channel, menggempatkan sahabat-sahabat semua ya apabila terbongkarnya sebuah kilang sebuah kilang yang menyorokkan beras putih tempatan di negeri Kedah. Di dalam terbongkarnya perkara ini, kalau semalam MP daripada Pasir Sungai Petani, maafkan saya, daripada Sungai Petani telah membuat usul tergempar dan usul itu telah pun diterima oleh timbalan speaker iaitu Ramli YB Ramli. Jadi sahabat semua, hari ini menarik untuk kita dengar perbahasan khususnya daripada YB Sungai Petani YB Dr. Taufik berkaitan dengan perkara ini, dan juga kita mau mendengar jawapan daripada timbalan menteri berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar perbahasan dan juga jawapan daripada timbalan menteri di Kamar Khas Parlimen. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk mengemukakan suatu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat seperti berikut, bahawa Dewan yang bersidang pada hari ini merundingkan isu penyorokan 180 tan metrik beras bergrade super special tempatan 5% SST5 atau beras putih tempatan BPT bernilai RM405,000 yang dijumpai dan disita di sebuah kilang beras di Kedah pada 9 Oktober 2023. Datuk Yang Dipertua, sedikit saya ingin berucap di sini bahawa harga beras putih global mencatatkan peningkatan sebanyak 63% dalam tempoh setahun, iaitu daripada USD 400 per tan metrik pada Ogos 2022 kepada USD 650 per tan metrik pada Ogos 2023, dan trend kenaikan ini dijangka akan berterusan sehingga penghujung tahun 2023. Dan kesan pelarasan harga beras putih import ini telah pun menyebabkan permintaan beras putih tempatan meningkat secara mendadak kerana harga beras putih tempatan yang dikawal oleh kerajaan iaitu RM2.60 sekilogram adalah lebih murah berbanding dengan beras putih import yang tiada kawalan harga. Dan jumlah stok bekalan beras sehingga 3 Oktober 2023 adalah sebanyak 820,482 tan metrik, yang terdiri daripada 250,000 tan metrik stockpile kerajaan dan 570,482 tan metrik stok dagangan. Dan jumlah ini dikatakan mencukupi untuk selama 5 bulan. Ini adalah petikan yang saya ambil. Namun begitu, pada 9 Oktober yang lalu, kita telah melihat bahawa terdapat satu ops yang berlaku seperti mana yang sebelum ini saya bangkitkan bersama-sama dengan YB Miri, YB Batu dan YB Batu Pahat. Isu ini perlu disegerakan, isu yang kita bincangkan ini, dan diberikan perhatian kerana ia memerlukan penjelasan yang penuh dari pihak berwajib. Dan pada ops yang lepas telah ditemukan di sebuah kilang di Kedah, iaitu terdapat penyorokan 180 tan metrik beras bergrade super special tempatan yang bernilai sebanyak RM405,000. Dan Tuan Yang Dipertua, saya ambil maklum bahawa perkara ini memang masih dalam siasatan pihak berwajib dan lokasi 180 tan metrik beras tersebut ditemui juga belum dapat didedahkan. Saya hormati proses siasatan tersebut dan memahami akan pentingnya hal ini dalam memastikan keberkesanan ops beras tempatan. Namun tetaplah bagi saya, Sungai Petani, sebagai seorang ahli parlimen yang peduli tentang rakyat, saya tidak hanya semata-mata membangkitkan isu ini disebabkan oleh kawasan saya, tapi menyebabkan keseluruhan kawasan khususnya di negeri Kedah itu sendiri. Dan saya berharap bahawa kerajaan dapat memberikan satu kata putus apakah keberkesanan daripada ops ini. Dan ada beberapa perkara yang ingin saya bangkitkan. Sebab apa? Sebab saban hari kita lihat bagaimana rakyat bukan sahaja di negeri Kedah tapi di seluruh Malaysia
mengatakan bahawa beras tidak cukup, beras tidak ada. Saya tidak mau mengambil satu sisi atau angle politik. Ini bukan salah mana-mana pihak, bukan salah pihak tertentu atau kerajaan tertentu, tapi kita inginkan satu keterbukaan supaya rakyat yang sedang menghadapi krisis ini, rakyat yang sedang sengsara tidak terlibat sama dengan isu-isu pengkhianatan terbesar yang berlaku pada kali ini. Siapapun pelakunya, siapapun yang membuat onar ini, wajarlah untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Dan dari situ saya juga akan membangkitkan beberapa persoalan mungkin kepada pihak kementerian, iaitu yang pertama, adakah perincian, serbuan dan tangkapan akan dimaklumkan kepada umum setelah siasatan selesai supaya rakyat mengetahui orang yang bertanggungjawab dalam hal ini. Dan yang kedua, apakah pelan kementerian terhadap beras yang disita? Apakah akan dihantar semula masuk ke pasaran dengan segera untuk menyelesaikan masalah kekurangan beras tempatan atau disimpan sementara sehingga siasatan selesai? Dan kalaupun disimpan sementara, ini mungkin berikan kerugian kepada rakyat kerana beras kita tahu mungkin tidak tahan lama dan pada akhirnya ia akan menjadi sia-sia. Dan yang ketiga, apakah langkah-langkah kementerian untuk membantu kilang-kilang beras ini secara berterusan bagi mendapatkan kemaskini stok beras yang dipegang oleh pengilang secara tepat? Dan apakah langkah drastik yang dilaksanakan oleh pihak kementerian KPKM bagi memastikan keberkesanan operasi task force bersepadu ini? Dan saya rasa untuk operasi ini perlu bersifat terbuka, kerana apabila tangkapan dibuat atau apabila kes ini terdedah, ini menimbulkan pelbagai spekulasi, ya, baik daripada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri sendiri. Jadi kita tidak mahu, saya tidak memihak kepada mana-mana pihak. Cumanya dengan penemuan ini, rakyat melihat bahawa adanya satu pengkhianatan dan pastinya ada pihak yang akan disalahkan dan dipersalahkan. Cumanya yang bermain pada hari ini antara dua kerajaan saling tuduh-menuduh, dan ini tidak baik dan tidak sihat untuk rakyat secara keseluruhannya. Dan ini tidak boleh untuk kita ambil sebagai sebuah alat atau sebuah senario politik untuk dilanjutkan terlebih daripada ini. Dan saya harap daripada pihak kementerian sendiri ada satu kejelasan tentang isu ini, dan saya amat-amat berharap supaya kerajaan terbuka untuk mendedahkan pelaku sebenar dan siapakah yang wajar untuk disalahkan. Mungkin ada sahabat-sahabat saya yang daripada Miri. Yang berhormat Menteri untuk menjawab 30 minit dan dibenarkan untuk mencelah. Ya. Jika nak clearkan pertanyaan dengan Menteri. Silakan Menteri. Ya, so terima kasih kepada timbalan yang dipertua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua untuk menjemput saya ke Kamar Khas berhubung dengan isu penyorokan 180 tan metrik beras bergrade super special tempatan 5% atau SST 5 atau beras putih tempatan PPT yang bernilai RM405,000 yang dijumpai dan disida di sebuah kilang beras di Kedah pada 9 Oktober baru-baru ini. Dan saya menghargai yang pendapat-pendapat daripada ketujuh berunding. Ya, ini bukan bahasa yang berunding yang untuk yang isu ini. Yang berhormat Sungai Petani, yang berhormat Miri, yang berhormat Alostar, yang berhormat Batu, yang berhormat Sik, yang berhormat Baris Sulung dan juga yang berhormat Jerlun. Terima kasih atas keprihatinan tentang isu ini, dan memang saya menyambut baik pendirian ke semua ahli parlimen ini untuk
tidak menjadikan perkara ini sebagai politik kepartian. Ini memang tak ada kaitan dengan politik. Dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berhasrat kita melakukan pemeriksaan secara bersebadu dengan pembentukan Task Force khas bersebadu Operasi Beras Putih Tempatan (OPPT) untuk memastikan mana-mana pihak yang melakukan penyelewengan dibawa ke muka pengadilan. Dan Task Force khas yang bersifat yang melancarkan operasi bersebadu ini, dia melibatkan berbagai agensi yang di mana meliputi Kawal Selia Padi dan Beras KPB yang di bawah KPKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, dan juga Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS. Dan Task Force ini merupakan salah satu langkah intervensi tambahan yang diumumkan oleh yang berhormat Menteri KPKM selepas mendapat persetujuan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pengumuman untuk mengadakan 4 langkah intervensi tambahan ini adalah diumumkan pada 2 Oktober untuk minggu lalu, 2 Oktober. Dan selepas pengumuman yang adanya yang pelancaran Task Force ini pada 3 hari bulan Oktober, kita juga adakan satu mesyuarat dan seterusnya kita melancarkan operasi. Bermula di Selangor dulu dan untuk minggu ini kita ke Kedah. Jelas sikit, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Untuk Speaker. Boleh tak kalau saya cadang libatkan juga SPRM dalam task force tu? Kerana kalau merujuk kes, satu lagi kes yang saya nak sebut tadi tu, kes 2016, SPRM selesai siasatan 2019. Serah kepada Jabatan Peguam Negara tapi tidak ada tindakan. Sehinggalah semalam baru dibuat charge ke atas pihak yang berkenaan, tu pun di hospital, kerana dia masuk hospital sebab dia sakit. Jadi kalau SPRM masuk sekali dalam task force, saya rasa mungkin lebih mempercepatkan proses pendakwaan pihak-pihak yang bersalah. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan dari Alosda. Ya, dari semasa ke semasa kita selalu ada penambahan yang ahli kepada yang ini, seperti kita juga memasukkan Mardi dan juga Jabatan Kimia atas usaha untuk mendapatkan sampel dan untuk menjalankan analisa atas sampel beras tersebut supaya membuktikan sama ada terdapatnya isu tukar kambit atau tidak. Dan untuk cadangan memasukkan SPIM ini, saya rasa kita akan bawa untuk mesyuarat task force ini untuk membuat satu keputusan. So, terima kasih. Dan ingin saya maklumkan di sini bahawa operasi bersebadu bersama pihak Kawal Selia Padi Beras 12 anggota, Polis Diraja Malaysia 21 anggota, KPDN 6 anggota dan MAKIS 6 anggota telah berjaya membongkar dengan menyita sebuah kilang disyaki menyorok beras putih tempatan dalam gudang simpanan yang tidak dinyatakan dalam lesen. Dan berdasarkan sidang yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan lanjut oleh pasukan Task Force khas OPPT telah mendapati bahawa beras bergrade Super Special tempatan 5% SSC 5 atau beras putih tempatan PPT di dalam kampit jumbo yang berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. So maksudnya syarikat itu di atas lesen, cuma gudang itu tak ada lesen. Dan mengesyaki kilang tersebut telah melakukan kesalahan menyimpan stok beras tanpa lesen. Pasukan Task Force khas bertindak menyita PPT yang berada di dalam gudang tersebut dengan hasil sitaan dianggarkan bernilai RM405,000 Malaysia. Dan di sini saya ingin memberikan amaran keras kepada mana-mana pihak supaya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. KPKM dan anggota Task Force akan bertindak tegas terhadap sesiapa pun individu atau syarikat yang didapati melanggar peraturan yang sedia ada. Jangan mengambil kesempatan kerana ini masanya kita berganting bahu untuk menjamin kecukupan bekalan makanan yang berpatutan untuk rakyat, bukannya untuk menekan pengguna atau bersawa demi mengaut keuntungan yang lebih. Dan kes ni, Yang Berhormat Menteri, celahan. okey. Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, Speaker dan Ahli Parlimen yang dirahmati Allah. Okey, selain daripada beras ini,
Pasir Salak juga ingin mengutarakan satu masalahan yang sebegini juga dia punya jalan cerita. Tadi berkenaan dengan beras tempatan, dan selain daripada itu ialah benih padi sah. Kita minta juga kementerian untuk memantau tentang benih padi sah ni. Di kawasan saya, kawasan Pasir Salak, ada sawah padi yang luas. Dulu kita ada masalah tentang upah mengangkut ke benih padi ni ke sawah. Kenaikan yang begitu tinggi sehingga RM1 satu trip. Biasanya 20 sen. Bayangkan. Kemudian selepas itu benih padi sah pula berlaku kekurangan benih padi sah. Kerana apa? Kerana nak menaikkan harga. Baru-baru ini kenaikan itu sehingga RM10 satu beg daripada yang ditetapkan oleh kerajaan. RM35 satu beg kepada RM45. Dan bila tak ada di pasaran yang ada yang oleh kerajaan, mereka terpaksa beli pada orang-orang penggilang-penggilang persendirian yang menyediakan benih padi sah ni. Sehingga harga naik sampai RM60 satu beg. Ini sangat membebankan petani. Kerana petani nak masuk dah benih padi ke sawah, tapi benih tak ada. So air sudah ada di dalam bendang. Dan akhirnya air turun habis, tak ada kering dan benih tak dapat lagi. Jadi menjadi satu masalah bila benih padi sah sampai, terpaksa membuat kerja kali kedua untuk menyediakan benih padi. Jadi itu masalahnya, dan akhirnya petani fed up. Okey, di kawasan saya banyak yang tukar kepada kelapa sawit kerana tidak menguntungkan petani. Itu minta perhatian daripada pihak kementerian. Terima kasih. Menteri, Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya mencela berkaitan dengan penjelasan YB Timbalan Menteri. Saya dengar tadi berbagai agensi terlibat operasi. Saya bimbang banyak sudu dan garpu daripada kuah. 9 hari bulan operasi itu dapat jumpa. Hari ini dah 12, 3 hari. Saya nak tanya, adakah siasatan sudah selesai? Adakah pendakwaan akan dibuat? Apakah punca kuasa? Akta apa? Agensi macam-macam. Tapi sebenarnya yang boleh heret suspek ini ke mahkamah di bawah akta apa? Agensi yang mana satu? Ada menteri besar satu, 3 hari dia tu, hari yang keempat dah didakwa. Jadi kita tak mahu ini sandiwara saja. Iaitu mesti saya nak melihat ada pendakwaan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sambung sedikit saja berkenaan tentang ops tersebut. Adakah kementerian telah menetapkan satu time frame untuk operasi ini setelah dilakukan tangkapan? Dan saya yakin tangkapan ini bukan terhenti di situ saja. Dia akan berlarutan lagi dengan tangkapan-tangkapan yang lain. Dan apakah plan kerajaan daripada ops ini, apa objektif yang ingin dicapai dan time frame yang jelas, dan kalau sudah ada penemuan, adakah perkara ini akan dibentangkan kepada halayak ramai supaya orang ramai tahu apa sebenarnya yang berlaku, supaya tidak ada berlaku blame game antara satu pihak dengan pihak yang lain. Okay, terima kasih. Minta mencelah Speaker dan Menteri. Kanga. Okey, isu sorok ni sebenarnya bukan satu benda yang baru lah. Saya ingat zaman saya sekolah dulu, cikgu-cikgu pun duk bincang isu yang sama, isu sorok beras lah, sorok minyak dan sebagainya. Jadi lama dah. Jadi sekarang ni apa yang dibincang, apa yang dibangkitkan oleh Sungai Petani itu isu yang sama juga, sorok, dan kita dapat tangkap. Cuma saya nak Menteri, sebab apa benda ni dia tak boleh nak settle? Apakah atau kita terlalu longgar, ataupun undang-undang kita yang terlalu longgar menyebabkan kita tak boleh nak buat apa? Sebab isu ni tak boleh selesai. Isu katakan isu apa,
masalah ni tak selesai. Berpuluh-puluh tahun daripada dahulu sampai sekarang dan kemungkinan akan jadi berpuluh-puluh tahun akan datang. Jadi saya nak tanya Menteri lah. Apa-apa solusi. Terima kasih. Tuan Menteri. Last. Segamat saya nak tanya. Kita telah bangkitkan berkenaan dengan isu kartel dan sebagainya. Tapi isu pokok di sini adalah supply of beras tempatan ini. Cuma satu kerisauan seperti yang Menteri sebut tadi, dalam satu jawatan kuasa itu ada dan juga KDB dan sebagainya. Tapi ini laporan yang diberi oleh pegawai polis daripada Segamat. Ya. Dalam daerah Segamat ada 3 parlimen. Parlimen Segamat, Sekijang dan Labis. Dalam parlimen saya hanya ada satu saja supermarket iaitu Billion. Dalam Billion sampai sekarang, sampai semalam 8 malam tiada beras tempatan. Itu adalah satu aduan. Cuma saya nak tanya, sebab kita fokus pada Kedah sekarang, bagaimana pula di negeri-negeri lain sama ada perkara kartel ini berlaku, khususnya di Segamat, kerana langkah-langkah yang kerajaan perlu ambil monopoli kartel, dan juga saya risau ia mungkin wujud artificial supply and demand, penawaran permintaan yang direka cipta untuk mengaut keuntungan lah. So, dan juga adakah serbuan yang sama akan dilakukan kepada syarikat-syarikat di negeri-negeri lain? Kalau kita hanya fokus kepada Kedah, saya rasa perkara ini, kekurangan beras itu berlaku di semua tempat. So I suspect that must be have other area dengan izin untuk perlu memastikan tiada ketirasan. Last sekali, bagaimana kita mengelakkan ketirasan antara laporan kementerian yang menyatakan bekalan itu ada, tapi live report daripada semalam daripada kawasan saya memang tiada beras. Isu pokoknya seperti yang saya kata adalah isu pembekalan beras tempatan. Itu adalah satu isu yang sangat penting juga yang still simultaneously dibawa oleh Sungai Petani. Terima kasih Perdana Menteri dan terima kasih Speaker. Okay, terima kasih kepada soalan-soalan yang begitu banyak. So saya mungkin tak sempat untuk jawab ke semua. Cuma saya balik kepada case yang spesifik dulu. Case yang sekarang yang diangkat yang di bawah yang usul ni kan masih dalam siasatan. Okay? Di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 atau Akta 522. Dan beraturan Kawalan Padi dan Beras pelaksanaan kilang-kilang padi 1996 PUA 626/1996. Sekiranya didapati bersalah, kilang padi tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 Malaysia bagi kesalahan pertama, dan bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia. So, kedua pengawalan padi dan beras juga melalui notis secara bertulis boleh membatalkan atau menggantung lesen. Dan saya nak jawab kepada soalan teknikal daripada Pasil Kutang, kerana saya rasa itu amat penting di bawah mana akta, dan sedangkan kita melibatkan banyak agensi yang berlainan kan. So, ini adalah langkah drastik yang kita telah lakukan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah mengarahkan penurunan kuasa Ketua Pengarah Kawasan Padi dan Beras kepada anggota penguatkuasaan rentas agensi yang terlibat dalam task force khas bersebatu operasi beras putih tempatan OPPT, iaitu PTRM, Polis Diraja Malaysia, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Makis, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Penurunan kuasa itu dibuat berdasarkan Seksyen 6 Akta Kawasan Padi dan Beras 1994, Akta 522. So, inilah puncak kuasa kita menurunkan kuasa seperti apa yang pernah berlaku semasa COVID. Agensi lain juga terlibat untuk tolong penguatkuasaan selain daripada Kementerian Kesihatan. So, cara yang sama kita akan guna pakai dan dalam tempoh masa 1 bulan. So, task force ni kita baru menyediakan ni tema rujukan. Antara objektif untuk task force ni adalah untuk mengenal pasti sama ada tuduhan berlakunya sorokan dan tuduhan sama ada berlakunya ni tukar kambit ataukah ia berlaku. So, ini terma rujukan untuk task force ni. So, kita cuma sangat-sangat spesifik lah atas 2 objektif ni. Yang isu lain seperti isu pasaran ke, yang kenapa ini yang sorokan ini sudah berlaku lama ke, ini bukan di bawah task force ni lah. Kita cuma nak mengenal pastikan sama ada tuduhan yang sama ada daripada netizen ke, dari rakyat ke ini, adakah dia valid atau tidak. So, sampai sekarang memang ada sedikit penemuan. Dan
operasi ini kita jalankan dari semasa ke semasa. Kalau cukup 1 bulan masih tak habis semua sasaran. Kita juga ada satu target atau sasaran berapa kilang dan pemborong kita nak mengadakan operasi. Cuma ini kerana ini nama dia pun operasi kan, so saya tak akan mendedahkan yang selebihnya daripada inilah. So kita ada target, kita ada sasaran, bukan sahaja kita tertumpu di Kedah. Cuma kebetulan sekarang Kedah pun musim menuai, kan. So kalau you nak kena pasti sama ada berlakunya sorokan tidak, dia mesti ada musim yang menuai. You boleh lihat padi dan sama ada kilang tersebut dia ada proses padi kepada beras ke semua itu baru kita boleh lakukan. Dan memang tidak terhad di Kedah. Dan bukan kita nak sengaja memilih bermula daripada Kedah, tapi memang pada faktanya Kedah merupakan ini jalapan padi untuk negara ini. So inilah tempat yang kita bermula dan seterusnya Johor jangan risau, mesti akan sampai, okey? Sampai. Okey. Untuk Sabah dan Sarawak, saya pun berasal dari Sabah, okey. Isu Sabah dan Sarawak dan Labuan berlainan sikit berbanding dengan Semenanjung. Kerana Sabah, Sarawak dan Labuan memang kewujudan beras putih tempatan tidak signifikan. So kebanyakan kita memang makan beras yang beras putih import. Itu baru itu specialty rice. Itu lain. Okay. So kalau untuk beras putih import ni di Sabah Sarawak sekarang masalah kita adalah dengan adanya subsidi RM950 untuk 1 metrik tan untuk subsidikan rakyat Sabah Sarawak dan Labuan supaya mendapatkan satu harga yang berpatutan untuk rakyat. RM31 Malaysia untuk 1 kambing 10 kg. So kerisauan kita adalah sama ada yang akan diseletup keluar negeri-negeri atau negara-negara yang berdekatan. So di Semenanjung sampai sekarang kita masih belum melibatkan custom dalam operasi. Dan custom akan merupakan peneraju untuk operasi dekat Sabah, Sarawak dan Labuan. Kerana objektif atau sasaran dia ada lain sikit. Di Sabah, Sarawak dan Labuan memang kekurangan kilang atau pemborong beras di mana berlakunya tempat tu ada juga beras putih import dan juga beras putih tempatan. Kerana kalau ada kilang atau pemborong, dia ada 2 jenis beras ni distorkan di tempat yang sama, baru kemungkinan berlakunya ni tukar kambing. Kalau di tempat yang memang jual beras putih import, kita cuma memfokuskan kepada isu penyeludupan atau tidak. So ini yang jawapan kepada Miri. Dan saya ingin update kan, okay, yang untuk kebas kini kan, apa yang berlaku pada minggu ini bukan setakat satu case sahaja di Kedah. So minggu ini kita sepanjang tempoh 3 hari OPPT telah dijalankan di Kedah. Kita adakan pemeriksaan ke atas 28 kilang padi dan 18 pemborong. Dan hasil pemeriksaan telah menghasilkan 2 case. Yang case yang 180 metrik tan ini adalah salah satu case. Dan tambahan pula 1 case yang baru-baru inilah, yang baru kita jumpai kemarin. So hasil pemeriksaan telah menghasilkan 2 case di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras dan 2 case di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. So 2 plus 2 lah. So ada 4 case. So dan 1 case di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Ya inilah yang tersebut yang melibatkan sitaan beras sebanyak 180 metrik tan. So ini yang update saya memberitahu. Yang Menteri, sikit ada soalan berkaitan dengan kes operasi ini. Tersebar dalam TikTok ya, ada satu yang di viral itu bagaimana pengguna melihat ada penukaran beg beras ini daripada beras tempatan kepada beras import ya. Jadi hanya diletakkan stiker saja. Jadi adakah itu juga telah pun ada dalam senarai siasatan pihak kementerian? Karena saya pun masih simpan lagi lah link TikTok tu. Kalau nak share nanti boleh saya bagilah. Terima kasih. Okay, yang saya tanya satu sikit ya.
Sebab kita tengok dalam TikTok lah, dalam Facebook lah. Wujud betul ke beras tiruan ni? Wujud ke tidak, so itulah kita kena buat operasi, kan. So kalau yang untuk yang isu yang TikTok ni kan, ya selalu kita pun kita menerima banyak aduan melalui TikTok. So dia bukan aduan yang sah, cuma case yang dikatakan oleh Sik yang tadi itu kan, saya rasa dia berkaitan dengan satu keputusan yang kementerian kita telah buat kerana selepas ada kenaikan harga. So, pemborong dan penghilang mereka jumpa kita, mereka minta untuk kelonggaran diberikan supaya mereka boleh menambahkan stiker untuk harga yang baru atas kambit yang lama itu. So, kemungkinan isu itu berkaitan dengan keputusan yang kita membenarkan, yang tindakan ni. Cuma netizen dia tak faham, so dia ingat inilah tukar kambit. Lepas tu dia viralkan. So, sebenarnya kementerian kita pun pernah isu press statement untuk menerangkan yang isu inilah. Cuma kemungkinan tak sampai ke YB. So, update sudah. Okey. So, ada lagi satu yang selalu ditanyakan oleh YB, kenapa sekarang baru terjumpa yang sorokan kan. So, ini sudah cakap lama semua ini. So, terima kasih YB atas ini soalan-soalan yang begitu kritikal. Okay. So, kami memahami keprihatinan YB berkenaan dengan isu ini. Dan buat masa ini, saya mohon YB memberikan ruang kepada anggota Task Force Bersepatu ini bersama pihak-pihak yang berwajib untuk melengkapkan siasatan sedia ada supaya sebarang tindakan lain termasuk pentakwaan sekiranya ada dapat diambil kelak. Dan memang saya nak katakan di sini tidak dinafikan kegangan anggota KPP, Kawan Seleb Hati, dia kemungkinan antara faktor yang mengehatkan keberkesanan pengesanan penyelewangan inilah. So oleh itu Task Force Bersepatu telah dilaksanakan supaya sumber dan anggota rentas agensi dapat digerakkan secara bersama dan secara lebih efektif. Dan Timbalan Tuan yang dipertua, saya rasa saya berhenti sini lah. Alright, so ini dia sahabat semua, isu yang panas diperkatakan berkaitan dengan isu penyorokan beras putih yang berlaku di kilang yang ada di negeri Kedah, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan agar tindakan tegas ya dan juga penyiasatan operasi yang lebih menyeluruh dilakukan ya, kerana kita percaya dengan perkara ini berlaku sebenarnya menyebabkan ya beras putih tempatan berkurangan di pasaran disebabkan ya ada penghilang-penghilang yang tidak bertanggungjawab yang melakukan perkara-perkara seperti ini. Semalam saya mengatakan mungkin ya antara sebab dalam pandangan saya yang pertama, adakah mungkin ini ada sabotas, ingin mensabotas kerajaan hari ini supaya dibenci oleh rakyat kerana kononnya tidak dapat menyelesaikan isu beras putih tempatan ini yang kurang ya bekalan di pasaran. Sedangkan hakikatnya hari ini apabila kita mengetahui ia telah disembunyikan, disorokkan. Antara sebab mungkin mereka yang melakukan semua ini kerana mahukan untuk meningkatkan harga supaya apabila dijual mereka mempunyai keuntungan yang tinggi. Jadi siapakah dalangnya itu perkara ini yang harus ya diberi keutamaan. Ini pandangan saya, bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Semoga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.